Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Kepada semua anak murid cikgu. Untuk kali ni cikgu terangkan berkaitan dengan rumusan berkaitan dengan bab yang kita nak bincang sekarang ni lah, bentuk muka bumi di Malaysia. Dan cikgu cuba terangkan dan cikgu cuba ringkaskan lah. Sebab nanti bila kamu masuk sekolah kita akan terus dengan bab yang baru. Jadi untuk bab ni secara ringkasnya kita ada belajar tentang berkaitan dengan bentuk muka bumi. So ada 4 bentuk muka bumi yang kamu perlu tahu. Yang pertama tanah tinggi, tanah pamah, saliran serta pinggir laut. Jadi yang cikgu tunjuk dekat kamu ni adalah berkaitan dengan apa itu tanah tinggi, apa itu tanah pamah. Yang ini kita dah belajar sedikit dah. So cikgu tak ada terang banyak lah. Contohnya tanah tinggi ni maknanya ketinggiannya melebihi 180 meter dari aras laut. Dan merangkumi banjaran gunung dan dataran tinggi. Itu dia punya asas dia lah. Maknanya kamu nak tahu tanah tinggi ni, maknanya ketinggian dia mesti melebihi 180 meter dari aras laut. Manakala tanah pamah pula, kalau kamu tengok dekat tanah pamah ni, dalam buku ni ada skrat je. Sekejap cikgu tunjuk ya. So kalau tanah pamah, tanah pamah ialah kawasan yang rendah. Sebaliknya lah, maknanya ketinggian dia tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Jadi kat tanah pamah ni terdapat lembangan sungai, dataran, delta, dataran pantai. Itu tanah pamah. Seterusnya adalah pinggir laut. Jadi pinggir laut mempunyai kalau kamu tengok dekat sini, mempunyai pinggir laut yang panjang. Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang, iaitu kira-kira 4,800 km. Jadi Malaysia ni dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Melaka. Yang ini detailnya kamu baca sendiri. Cikgu hanya seringkas yang boleh untuk memberitahu pada kamu tentang ringkasan saja supaya kamu fahamlah sebersedikit. Manakala untuk saliran pula di Malaysia merujuk pada sungai dan tasik. Jadi kawasan kebanyakan sungai kita ni berpunca daripada kawasan tadahan hujan di tanah tinggi. Jadi selain daripada sungai, terdapat tasik jadi dan juga tasik buatan manusia di Malaysia ni. Jadi kita nak tengoklah lokasinya. Kamu boleh rujuk juga buku teks sambil cikgu terangkan secara ringkas. So kita tengok dekat tanah tinggi dekat semenanjung Malaysia. Kalau kamu tengok dekat peta ni, B ni adalah banjaran, G adalah gunung. Kat sini banjaran maknanya tanah tinggi kita ni berpunca dari dataran tinggi Yunan di China. Jadi dia merentas Thailand. Ini Thailand. Merentas Thailand dan menganjur dari utara, ni utara, ke selatan. Ke selatan. Selatan semenanjung Malaysia. Maknanya banjaran gunung kita ni di semenanjung Malaysia ni merupakan gunung lipat tua yang stabil lah. Kalau tak stabil tu contohnya gunung berapi. Mana gunung kita ni gunung lipat tua yang stabil lah. Jadi banjaran Titiwangsa tinggi di utara dan menganjur semakin rendah ke selatan. Kalau kamu tengok banjaran Titiwangsa. Ni banjaran Titiwangsa ni. Ni satu tu. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang semenanjung Malaysia. So kita terus pergi kepada yang lain. Ini tanah tinggi di semenanjung Malaysia. Manakala yang ini adalah tanah tinggi di Sabah dan juga Sarawak. Yang ini adalah Sabah kan. Dah belajar Sabah Sarawak kat mana. Ini Sarawak. Yang ni B tu seperti yang cikgu cakap tadi, banjaran. Banjaran di Sabah, banjaran Croker. B4. Ni Sabah B4. Gunung Kinabalu G3. Ni Gunung Kinabalu. Yang lain tu kamu tengok. Kita berkaitan dengan tinggi.
Tanah Pamah pula. Jadi Tanah Pamah tadi cikgu dah cakap kurang daripada 180 aras laut. Dari aras laut. Jadi Tanah Pamah kat Semenanjung Malaysia ni ada kat sini. Ditulis dataran kan. Itu contoh sebab terdiri daripada Tanah Pamah tu sendiri terdiri daripada dataran pantai, lembangan sungai. Okay. Okay, cikgu tunjuk kat sini dataran Kedah Perlis. Ni dataran Kedah Perlis kat sini. Okay. Dataran Kelantan. Okay. Ni dataran Kelantan. Dataran Rajang di Sarawak. Dataran hulu Sungai Perak di Perak lah. Okay, jadi kawasan tanah Pamah ni nanti kita tengok kepentingan dia. Apa kepentingan? Cikgu nak tunjuk je kat sini lokasi dia lah. Kalau dekat dataran Sabah Sarawak ni kita ada pantai timur Sabah, pantai barat Sabah. Okay, ni dekat dataran pantai barat Sarawak. Itu lokasi-lokasi dia lah dekat Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Okay, manakala di pinggir laut pula, pinggir laut maknanya kurang daripada 180 meter lah. Tadi cikgu ada sebut sikit pasal lebih daripada 180 meter, yang tadi kurang daripada 180 meter, yang ini lebih kurang lagi daripada 180 meter. Okay, jadi memang cetek lah. Okay, kedalaman dia cetek. Jadi di pinggir laut terdapat pulau, teluk, tanjung. Okay, ni tebing tinggi. Ni gua. Ni contoh tebing tinggi. Ni gua. Teluk. Ni laut. Ni gerbang laut. Tengok ni batu tunggul. Hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Ni batu tunggul. Tanjung. Batu sisa, gerbang laut, pulau. Yang ini kamu boleh tengok. Banyak dekat Malaysia ni. Contoh kalau Tanjung kita ada Tanjung Piai, Tanjung Datu, Sarawak. Kalau teluk Batik, teluk Cepedak. Kalau pulau banyak pulau Langkawi, pulau Sipadan. Ini kamu tahu cikgu rasa. Sebab biasa kemungkinan kamu boleh dengar dekat TV, televisyen. Dekat radio, dekat internet, dekat mana-mana kamu boleh tahu. Dan mungkin pernah pergilah di kawasan-kawasan ni. Okey, yang ini saliran di Malaysia. Jadi saliran Malaysia ni terdiri daripada sungai dan juga tasik. Jadi terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Ini tasik Kenyir, tasik Cini. Ini tasik Bera. Ni kamu akan tengoklah dekat mana ni nanti kamu tengok sendiri. Dengan Kinabatangan. Dia tunjuklah ni sungai S. Sungai Rajang, sungai tertinggi, terpanjang. Last sekali berkaitan dengan kepentingan. Apa kepentingan Tanah Pamah? Jadi kalau kawasan tanah tinggi, secara ringkasnya kita boleh rujuk ke sini. Kepentingan ni sebagai kawasan pelancongan, sebagai kawasan pertanian dan juga untuk jana kuasa hidroelektrik. Jadi contohnya inilah pelancongan ni, pertanian. Boleh tanam sayur, buah-buahan. Jana kuasa elektrik, maknanya kawasan tanah tinggi menerima banyak hujan. Jadi bila terima banyak hujan, dia sesuai untuk jana kuasa hidroelektrik. Terdapat di empangan Kenyir, empangan Temenggur, empangan Batang Air. Itu berkaitan dengan kepentingan tanah tinggi. Sebenarnya kepentingan Tanah Pamah. Jadi kepentingan Tanah Pamah ni sesuai sebab kawasan Tanah Pamah ni rata, struktur stabil, sesuai untuk pertempatan, sesuai untuk perindustrian, sesuai untuk perhubungan dan pengangkutan, serta sesuai untuk pertanian. Tanam padi. Kepentingan saliran. Saliran pula berfungsi sebagai sempadan. Saliran. Apa kepentingan dia? Sempadan lah. Sempadan Sungai Golok, sempadan antarabangsa antara negara Malaysia dengan negara Thailand. Sungai Benang pula adalah sempadan antara negeri Selangor dengan Perak. Itu sempadan negara, sempadan antarabangsa dan juga sempadan negeri. Ni Sungai Golok, nampak ni Malaysia, sini Thailand. Perikanan. Memanglah sesuai dengan perikanan, perhubungan dan pengangkutan. Contohnya angkut kayu balak, memang guna sungai.
hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik. Okey. Okey. Dan akhir sekali tadi adalah pinggir laut. Okey. Pinggir laut, perikanan, pelancongan, pelombongan dan juga pelabuhan. Kalau pelombongan ni kita nak apa? Kita nak cari sumber asli lah. Okay, kalau kawasan pelabuhan sesuai sangat sebab kawasan pinggir laut tadi berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang. Okay. Yang cikgu seperti cikgu tunjuk tadi teluk tadi. Okay. Okay, so habis berkaitan dengan bab 6 dan insyaAllah kita akan kembali untuk bab 7 pada minggu hadapan. Dan secara ringkasnya cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu jelaskan secara ringkas ini. Dan cikgu harap kamu siapkan nota dan latihan yang cikgu beri. Dan jangan lupa tulis tarikh dan hari bila kamu buat. Okay. Dan kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan di kelas masing-masing. Okey, dan semoga dapat menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.